dia bolehlah kacau-kacau sedikit. Especially because dia boleh kurangkan armor enemy. Jadi Sunshito boleh keluarkan damage lebih. Baiklah, kita akan bersama sedia untuk menyaksikan perlawanan pusingan yang kedua kali ini antara pasukan Selangor Red Giants berhadapan dengan pasukan RRQ Tora. Ya, kita itu yang akan menjadi tempat kita. Terutamanya sama ada mereka mampu untuk mencari mata seri ataupun tidak menghadapi dengan Gegas Merah ini. Kesilapan perlu dielakkan, tetapi berdasarkan drafting mereka, mungkin teamfight akan datang sikit sukar untuk dilaksanakan yang begitu mantap. Tapi special migration. Terus saja Kim terpaksa bermain dengan Stormy sedikit sukar juga, tapi Stormy hampir pun didapat oleh Spuyoshi. Okey, nampak yang tekanan juga untuk kedua mid lane ni. Tengok, Kim dia miss satu minion. Jadi dia tak level 2. Stormy dah level 2 dah. Yep. Jadi trade tu memang terang-terang SRG menang. Tapi sekarang ini Little Wanderer. Yum sekali lagi cuba untuk berikan tekanan. dapat. Ada juga Uni lebih kepada nak kontes. Oh, Itu Uni Wanderer dapat. tu. Okey. Aduh, Yums dapat Green ni bahaya ni. Betul. Jenis-jenis MVP punya game ni. Daripada tadi kita dah melihat special migration yang cantik daripada beliau. Bukan saja memberikan gangguan kepada Kim, tetapi juga kepada pergerakan Gary. Namun itu Gary juga skill licik, berjaya untuk mencolik sikit banyak resources di kawasan jungle di bahagian atas terlebih dahulu. Kita juga kena melihat Super Yoshi dengan Hilda yang dibawa kali ini. Adakah akan memberikan tekanan kepada Suyo, kepada Yuni? Nampak seperti tidak. Tengok pula bagaimana pergerakan daripada pasukan Selangor Red Giants. Mereka memang menekan habis dekat bahagian tengah. Memandangkan kali ini ada Zusin daripada Kim untuk memberikan vision juga pasukan RRQ Tora. Cumanya sama mana mereka nak tekan dekat tengah. So Uni pun dekat tengah. Aku boleh check up. Aku suka tengok Innocent pakai Claude. Sebab dia je aku nampak pakai Festival of Blood. Yang lain masih nak master assassin, nak menangkan lane. Tapi tak menang juga. At least dekat team fight dia function lah. Ya, dengan Blazing Duet dapat sustain 9 nyawa yang telah pun hilang. Itu seakan-akan menjadi aspek yang lebih penting lagi bagi Innocent sebagai pengguna Cloud. Turtle yang pertama dah pun hidup. Dimulakan oleh Akitora terlebih dahulu. Yun semua hati. Super Yoshi juga melaksanakan zoning terhadap Stormy. Tapi Yuni baru saja hadir. Oh, ada percubaan. Mungkin nak dapatkan Kim. Kim cuba untuk bertahan juga. Tapi tengok bagaimana angkatan berjaya dilakukan ke atas seorang pemain. Tetapi Kim ditembak kali Stormy. First blood berjaya untuk didapatkan. Raf datang ke bahagian tengah untuk berikan bantuan. Tapi Cram masih lagi melakukan lompatan. Ditenggek pula oleh Dairon. Tak ada masalah dapatkan Cram. Uni terus saja memuji pertama. Tapi ini sudah datang dengan Blazing Duet. Dapatkan Super Yoshi. Dairon cuba untuk bertahan. Tapi dilompat pula oleh Yum. Sampai untuk dapatkan Dairon. Tapi memilih untuk mengundurkan diri. Mid duo Selangor Red Giants ni memang sangat bahaya. Yums. Dia punya... Oh, Stormy. Ada lagi percubaan pada Gary. Stormy. Skippy dan sebaik oleh tekan region. Menggunakan widget pada saat-saat yang terakhir sebentar tadi menyelamatkan last hit daripada diambil oleh Gary. 2 Kim berbalik satu lompatan. Pilot the Cream yang diputarkan muziknya. Kim terpaksa terima juga. Ditumbangkan dekat bahagian tengah. Aku dah vote MVP siap-siap. Dah buat awal Siap. Special migration terutamanya apabila Purify Kim masih lagi dalam cooldown. Jadi tak banyak yang dia boleh laksanakan dalam situasi tersebut. Hanya menantikan follow up saja dan follow up dilaksanakan oleh Yuni sebentar tadi di bahagian tengah. Okay, untuk Akitora, mid lane mereka dalam masalah. Adakah mereka akan memberikan bantuan kepada kawasan tersebut ataupun mula memberikan fokus untuk menyelamatkan side lane mereka pula. Kelihatan Super Yoshi menjaga keselamatan Raf. Oh, Innocent dekat bahagian bawah. Pedih juga sebenarnya. Mencari ruang untuk dapatkan posisi Raf. Tapi ada lagi seorang pemain yang cuba untuk memberikan sedikit asakan. Lebih kepada nak tahu informasi posisi Super Yoshi saja tadi. Ya. Stormy punya hari agak tinggi dekat dalam game ni. 150 menggunakan Lilia. Dan saya rasa macam apa yang RRQ Tora boleh lakukan adalah bila team fight... Oh, kejap. Jarang nampak bila terkena dekat dia punya tu Ya, Ion Tornado tu dengan Violet Wing lagi tapi cuba untuk mencari lagi. Yum cuba untuk bertahan tetapi Yum yang terus saja diasak dan mendapatkan Super Yoshi. Tetapi Kim yang kali ni beberapa kali juga untuk ada percubaan nak dapatkan Stormy. Dekat bahagian bawah Raf dengan Innocent ni masih lagi tak habis ni. Uni juga dah menunjukkan muka. Cuba untuk memanggil Super Yoshi berhampiran dengan kedudukan Innocent. Tapi lebih kepada disebabkan Turtle yang seterusnya berada dekat bahagian bawah. Mountain Choker diguna pakai sebelum Turtle hidup. Dan ini mungkin akan menyebabkan Selangor Red Giant boleh saja memegang kawasan Turtle dengan lebih selesa. Informasi tak diketahui.
Tarikan Turtle mula untuk dilakukan oleh pasukan SRG. Tsuboyoshi dekat area berbeza menghalau Stormy keluar. Tapi Stormy masih lagi mencuba untuk masuk ke dalam team fight. Dairen cuba untuk lakukan tangkapan tapi Gary berjaya untuk mendapatkan Turtle yang kedua. Tapi dalam masa yang sama tengok macam team fight telah dilakukan Stormy. Didapatkan oleh Tsuboyoshi juga. Mereka masih lagi menginginkan pemain seterusnya. Krem masih lagi cuba untuk melakukan lompatan ke atas pemain yang bernama Tsuboyoshi ini. Tetapi apabila mereka dah kehilangan pemain dan berjaya juga untuk RRQ Tora, dapatkan Turtle yang seterusnya ini membuahkan sedikit hasil juga buat mereka. Gerakan bagus daripada RQ Tora, berjaya untuk jumpa peluang untuk mendapatkan Turtle. Dan itu disebabkan Dairen berjaya untuk zonekan mereka jauh keluar. Jadi kat sini untuk RQ Tora, diorang faham yang diorang punya setup tu tak adalah kuat sangat. Tapi sepokoknya mereka boleh zonekan, bagi ruang kepada Kim dan juga Gary. Dan Gary, nampaknya item pertama dia pakai Concentrated Energy, di mana kebiasaannya kita nampak Genius Wand. Ya, memberikan lebih fokus kepada sustainability dekat sini dan juga penambahan magic damage setiap kali damage berjaya dikeluarkan kepada musuh. Blessing Duet kepada Raf. Sun cukup memedihkan hampir untuk mendapatkan Raf. Yum juga dah sampai. Stormy dekat bahagian belakang. Tetapi Tsuboyoshi juga Raf bermain dengan selamat. Supaya tidak didapatkan oleh pemain pasukan SRG tersebut. Ya, dan nampak dalam game ni nampak seperti Raf takkan siapkan Sky Piercer. Skor-skornya bukan item kedua. Jadi dia just nak buat item Misuchin yang standard saja. Bagi atas, Dairen dia tu cut wave menentang dengan Krang. Jadi memang nampak di mana Glue ni menang lane menentang dengan Phobius. Tapi what's the next step? Apa yang next RQ Tora nak lakukan? Ya, sebab kita boleh katakan di bahagian EXP dimenangi oleh Dairen, di bahagian mid sebentar tadi dimenangi oleh SRG, di bahagian Gold Lane masih lagi seimbang, tapi cuma yalah Innocent berjaya mendapatkan kill di bahagian tengah sebentar tadi. Jadi keadaan taklah terlalu terdesak kepada Selangor Giant. Kita orang pula yang sepatutnya mula untuk mendapatkan kelebihan lebih besar lagi. Kalau boleh, mereka boleh sahaja menekankan tekanan kepada Innocent sebelum berjaya untuk mencapai power spike. Okay. Sekarang menunggu Turtle yang terakhir. Beberapa saat saja lagi. Dah pun dibangkitkan. Mohon untuk pasukan RRQ Tora. Mereka halau terus pemain pasukan SRG. Stormy masih lagi mencari ruang. Tetapi bagaimana pula Krem yang mencari ruang untuk dapatkan pemain pasukan RRQ Tora. Tapi Ram juga berada ke bahagian hadapan. Lompatan demi lompatan dilakukan oleh Krem lagi bagi mendapatkan pemain situ. Sampai ke belakang ini. Sana ada Blazing Duet. Tsuboyoshi berjaya untuk dimenangkan. 4 pemain yang tinggal untuk pasukan RRQ Tora. Tarikan Turtle masih lagi perlu untuk diteruskan oleh pasukan SRG. RRQ Tora yang masih lagi cuba untuk mendapatkan ruang yang bersesuaian bagi nak lakukan curian Turtle tersebut. Uni menunjukkan muka dekat bahagian hadapan. Yum cuba untuk melakukan angkatan ke atas Krem. Dairen menunjukkan muka juga. Yum juga berada dekat bahagian hadapan. Masih lagi cuba untuk memancing skill set daripada pasukan RRQ Tora. Akankah mampu untuk mereka? Kim yang beberapa kali berjaya untuk menjarakkan sedikit sebab kedudukan pasukan SRG daripada nak mendapatkan kedudukan mereka. Namun Uni yang akan terus saja menggunakan segala ruang yang ada untuk mendapatkan Turtle yang terakhir. Ya, kita nampak di mana Selangor Giants, diorang disiplin dengan draft mereka sendiri. Kerana draft mereka nampak seperti pick off punya style. Saya rasa macam bila dah hujung-hujung tak semestinya kena pick off. Tapi pada bahagian awal ni diorang nak isolate seorang target. Dan kalau Yums tak dapat tangkap sekalipun, mereka nampak Tsuboyoshi ke seorang kan. Jadi mereka terus bunuh Tsuboyoshi ke situ. Tsuboyoshi cuba untuk perangkapkan diorang, tapi sentiasa dijumpa. Dan saya gemar juga bagaimana Innocent, pengguna Cloud, begitu proaktif. Sebentar tadi dia baru saja menyiapkan caution sight sahaja. Tapi dah pun sanggup untuk menyertai team fight, mengabaikan farm terlebih dahulu, cuba untuk mendapatkan kill ataupun membantu mengeluarkan damage. Ya, dan saya rasa dekat dalam perlawanan ni dia boleh buat tu tanpa kena punish. Oh, sekejap, Tsuboyoshi ditangkap. Boleh ke tidak, Tsuboyoshi nak larikan diri. Tetapi tengok pula bagaimana follow up daripada pasukan Selangor Giant cukup pantas. Menyebabkan satu saja lompatan daripada Yums mampu untuk menyalurkan pula kill untuk ahli pasukannya. Ya. Rasanya seperti yang saya cakap tadi, di mana dia boleh lakukan tu disebabkan dia memang nak double wave. Dan daripada RQ Tora, dia tak ada predator yang kekal yang akan sentiasa kejar dia. Dia tak ada direct counter dekat tim sebelah. You know, every once in a while Yusunshin mungkin boleh bunuh dia. Hilda mungkin boleh bunuh dia. Hari pun mungkin boleh bunuh dia. Tapi dia bukan sesiapa yang akan cari Innocent seorang je. Tak ada yang spesifik natural counter terhadap Cloud ini. Jadi agak bebas sebenarnya Innocent untuk bergerak dengan lebih agresif lagi. Berada di bahagian bawah menjadi tumpuan. Dairen ditangkap. Dairen pula ditangkap oleh Yums. Tak boleh nak bergerak. Terus saya diikat oleh pemain pasukan Selangor Giants. Sementara dekat bahagian bawah juga berjaya untuk dirobohkan oleh mereka. Pasukan RRQ Tora perlu untuk berganjak juga kedudukan bersama-sama. Memandangkan beberapa saat saja lagi sebelum kebangkitan lot yang pertama.
Dan kalau kita melihat daripada sudut level, tak ada perbezaan di antara kedua-dua jungler. 13 balas dengan 13 bermaksud Retri Battle bergantung kepada skill set masing-masing sahaja. Tapi ya, pastinya bergantung juga kepada zoning yang dilaksanakan oleh rakan-rakan sepasukan. Menarik item Gary dekat sini. Dia buat concentrated, kemudian dia buat brute force breastplate. Agak menarik. Saya tak pasti kalau ni cukup untuk didapatkan kill. Ini adalah satu itemization yang saya tak nampak lagi. Adakah dia tahu dia akan sentiasa kena target, ditangkap, dia fokus Mungkin. kepada sustainability sahaja. Fighter Harley belum nampak lagi. Harley kambing hitam. Harley kambing hitam. Saya rasa kalau dia nak buat build macam ni, saya rasa eventually dia kena ada Feather of Heaven. Baru dia make sense sedikit. Bunyi. Cuba untuk memanggil pemain pasukan RR Kitora. Tapi dekat belakang masih lagi perlu untuk berjaga-jaga. Dari cuba tapi Yum satu lompatan pada Rekun terus diaktifkan. Semua Yoshi terpaksa dijatuhkan juga. Kim cuba untuk bertahan tapi Rav dah sampai. Kim tumbang di tangan Yum semula. Rav cuba untuk masukkan apa dari Blazing 2 daripada Innocent. Gary ditumbangkan begitu saja. Yum lari dengan cukup pantas. Itu escape yang cukup baik daripada Yums. Rav tak mampu terbuka apa-apa dan membenarkan untuk Selangor Giants. Dapatkan lawan yang pertama. Dairen boleh dekat bahagian atas dan terpaksa juga ditidurkan. Buat kali ini untuk pasukan RR Kitora meninggalkan Rav bersendirian untuk melakukan pertahanan di bahagian tengah. Rafael, saya tak pasti awak setuju ke tak. Tapi adakah disebabkan itemization Gary lebih berlandaskan kepada defensif menyebabkan mereka tak cukup damage sebentar tadi? Saya rasa saya boleh setuju. Sebab beberapa kali saya rasa macam dia dapat tangkap Ram dengan The Imagine. Tapi itulah damage tak ada. Tak wujud. Dan Dia punya draft ni, dia punya itemization ni unik. Saya tak nak tegur dulu, saya nak tanya beberapa orang. So mungkin benda ni meta yang cuma saya tak pernah nampak. Dan sekarang ni belum nampak dia punya logic tu lagi. cuma yang bermain dalam fikiran saya, kalau Harley berlandaskan defensif, bermaksud damage sepenuhnya kena datang daripada Orang lain. orang lain. Itu kemungkinan besar adalah Raf. Tapi Raf dalam situasi ini masih lagi belum menunjukkan impact dengan farming yang dimiliki oleh beliau. Yeah. Well, Gary dah level 15. Dan dia dah ada Genius One. Jadi kita akan tengok item-item yang akan datang untuknya. Sekarang ni dia buat V1 dengan Uni. Dan dia menang. Ah, okey. Okay. Bila dia dah ada Genius One. Betul. Awak tak salah. Dia ada Genius One je dia menang. Betul. Saya tak boleh nak menidakkan poin awak. Okey. Agak menarik. Sekarang ni, Selangor Giant, ya walaupun Genie terkorban sebentar tadi, namun begitu mereka masih lagi pada jauh di bahagian hadapan. 6,000 gol sebenarnya dan sekarang ni di bahagian hadapan. Terus saja cuba untuk memancing pemain pasukan RR Kitora. Tetapi Yums boleh diangkat beberapa kali oleh Kim. Dalam masa yang sama tengok bola bagaimana tim Matamu dilakukan semua isi ditumbangkan begitu saja. Innocent datang dengan Blazing 2 mencari pemain lagi dan lagi. Kim telah ditumbangkan begitu saja. Juga tarik nama kita Innocent. 3 pemain daripada pasukan RR Kitora berjaya itu didapatkan. Dibalas pula dengan 2 orang pemain daripada pasukan Selangor Giants. Tolonglah orang lain pakai Claude Festival of Blood. Serious best. Tak tahu kenapa orang tak pakai. Benarkan anda untuk bermain dengan lebih agresif lagi di bahagian hadapan dengan sustainability yang telah pun dimiliki bersama-sama dengan damage. Tapi sekarang ini dalam situasi 3 sahabat terletak di bahagian hadapan, asalkan kepada Dairen. Ram nampak macam masih lagi mendahagakan darah daripada pemain pasukan RR Kitora. Tapi masih lagi perlu bersabar untuk mereka. Okay, situation report. 13 minit, tak ada satu pun menara Selangor Red Giant yang berjaya dijatuhkan. Bermaksud Selangor Red Giant boleh saja mengawal kawalan map dengan jauh lebih mudah lagi. Ini adalah instant replay yang dibawakan khas kepada anda. Ya, kita tengok di mana Yums memulakan perlawanan ni memang sangat cantik. Tapi lepas tu, kita tengok follow up daripada Cram. Dan Innocent dia masuk ke depan. Saya tak pasti kenapa orang tak pakai Festival of Blood. Mungkin kata tak cukup damage. Sebab tadi nampak damage yang cukup je. Asalnya Innocent sebentar tadi dia lebih proaktif dengan caution sight sahaja. Ya. Tak ada damage tak apa, tapi membantu dengan keyakinan untuk bergerak agresif itu Keyakinan. lebih penting. Wah, tapi sekarang ini Color, betul-betul color. IQ Tora sekarang ini lebih yakin untuk pergi kepada bahagian hadapan. Lord dimulakan oleh SRG, nyawa setengah dah pun dilenyapkan. Raf telah pun hadir. Lord masih lagi ditarik-tarik. Masih lagi menunggu siapakah tuannya untuk kali yang kedua. Tetapi beberapa pemain daripada pasukan RR Kitora juga merapatkan sedikit sebanyak kedudukan mereka. Tapi kita cuba intai dekat mana Gary. posisi Gary. Agak jauh daripada Lord. Namun begitu,
lebih kepada nak dapatkan info dekat mana pemain pasukan SRG. Sebab kalau dia masuk terus ni, pasukan SRG kita tahu, tapi Yum tak cakap banyak. Dia terus dia dapatkan round dan ini mungkin pertandingan yang baik juga untuk pasukan Selangor Giants kalau mereka masih ingin memaksa Innocent datang dengan Blazing 2 dapatkan Gary 1 lawan 1. Tapi Gary tak ada masalah pula. Nak 1v1 dengan Innocent. Itu yang Gary akan cakap. Sebab tu aku buat item defense. Sebab tu aku ada concentrated energy. Spellbam. Tapi sekarang ni di bahagian lot, masih lagi dia teruskan perlawanan. Kim mencuba lagi dan lagi. Angkatan demi angkatan dilakukan. Stormy cuba untuk bertahan kat bahagian hadapan. Dairon masih lagi ada. Bertengger di atas pada Stormy. Menunggu ruang. Flicker ditekan. Cuba untuk membeli sedikit sebanyak masa yang ada. Namun begitu untuk pasukan SRG. Mereka mencari ruang. Dairon mungkin akan tumbang buat kali ini. Dia asal oleh 2 orang pemain. Tetapi Dairon mendahagakan darah Stormy. Stormy cuba untuk melarikan diri. Tapi Stormy dijatuhkan juga dan berikan bahagian belakang. Tengok bagaimana. Ada pula Yum cuba untuk melakukan setup ke atas 3 orang pemain daripada pasukan RR Kitora. Mereka masih lagi cuba untuk menjarakkan sedikit sebanyak kedudukan yang ada. Uni masih lagi ada ruang kalau nak masuk ke depan. Tapi 4 orang pemain pasukan RR Kitora yang berada dekat posisi lot ini mungkin akan jadi perkara yang sukar untuk Uni. Tapi Uni, alamak, yang berjaya untuk didapatkan oleh Gary. Yum dengan Krem juga tak boleh nak masuk ke depan lagi. Jika tidak akan dijatuhkan oleh RR Kitora. Dan lot pada kali ini untuk pasukan RR Kitora. Cantik daripada RQ orang kat sini. Diorang tahu, okay, kita tak boleh lawan dengan jujur. Kita kena pisahkan diorang. Okay, kita mulakan Gary datang kat sebelah. Dia build fighter. Boleh lawan dengan Innocent. Okay, dah menang. And then Dairon pergi sorang-sorang kat belakang. Mati pun matilah. Dapatkan Stormy. Nampak macam, okay, kita try menang kita punya 1v1. Menang pula 1v1 tu. Terus pergi kat lot. Dia macam, okay, kalau team fight kita tak boleh menang, apa kata 1 by 1? Yang lebihkan fokus. Kita 1v1. Tapi sekarang ni lot yang dimiliki pada dalam perjalanan di bahagian atas untuk Kitora. Selangor Giant pula yang perlu melaksanakan pertahanan satu persatu menekan kawasan luar. Berjaya didapatkan oleh Kingdom buat ketika ini. Perbezaan ekonomi yang begitu besar tadi dah pun lenyap. Hanya 1,000 gol saja memisahkan kedua-dua pasukan. Inhibitor Turret juga diketuk di bahagian atas. Menekan-nekan sebenarnya pasukan RR Kitora. Tapi dengan menekan-nekan tersebut berjaya untuk memecahkan Inhibitor Turret dekat bahagian atas. Sebaliknya sekarang ini untuk pasukan Selangor Giants, mereka kehilangan 1 Inhibitor Turret. Hanya tinggal 2 saja lagi. Ya, sekarang ni Innocent pun ada with the crown. Jadi mungkin kalau dia kena tangkap lagi sekali, dia boleh menang. Kali ini menentang dengan Gary. Tapi Gary akhirnya dah ada damage sedikit. Kita tengok balik item dia kat sini. Dia dah full build sekali dengan Lightning Transient dan juga Divine Glaive. Jadi saya rasa macam bila sampai satu tahap, dia rasa dia takkan kena tangkap. Dia boleh jual salah satu item untuk Holy Crystal. Untuk pastikan dia confirm boleh kill. Mungkin Soalnya yang mana satu? ya, masih lagi bersabar terlebih dahulu. Kekalkan itemization yang sama. Mungkin dia nak sustain berhadapan ataupun mengambil gerakan yang berisiko. Dan itemization tersebut yang membenarkan beliau untuk melaksanakan gerakan berisiko tersebut. Sekarang ini 15 game berhadapan dengan 9. Akitora loading terlebih dahulu, tak ada cramp. Tapi Yum sudah ada berdekatan. Special migration beliau perlu diperhatikannya juga. Ke-17 dah permainan kita. RR Kitora nampak macam dah start untuk control game pula. Sebaliknya dah masuk minit yang agak ultra late game juga. Namun Daripada Yums. untuk pasukan Selangor Giants, macam mana mereka nak satu tangkapan lagi ni? Super Yoshi, satu lompat daripada Yums, ada balik Rukim juga. Super Yoshi tumpah di tengah Uni. Ada Blazing 2 yang cuba untuk digunakan Innocent. Nak dapatkan pemain daripada sekarang kita orang mampu ke tidak untuk mereka. Kim cuba untuk bertahan dekat bahagian depan, tapi tengok pula bagaimana posisi Dairon berjaya untuk bertinggi di atas badan Krem. Krem masih jump cuba untuk melakukan lompatan demi lompatan, tapi apa boleh buat? Yums masih lagi tunggu follow up seterusnya daripada pasukan Selangor Giants, tapi Yums Immortality tidak berjaya untuk dipecahkan. Uni cuba untuk memberikan bantuan, tapi damage yang dikeluarkan cukup besar. Kim dapatkan pula posisi Yums. Kali ini lompatan daripada Krem. Cuba dapatkan Kim, tak ada masalah untuk Innocent. Innocent cuba untuk masuk, mungkin akan dapatkan Gary juga. Lompatan daripada Krem. Masih lagi diteruskan. Tetapi Dairon ada percubaan yang berbeza dekat dalam perkarangan base pasukan Selangor Giants. Stormy cuba untuk melakukan sedikit sebanyak kena bersama dengan Uni. Dalam masa sama ke bahagian atas, Rauf berjaya dapatkan Krem. Tapi Innocent balas semula dengan menjatuhkan Rauf. Gary terpaksa mengundurkan diri terlebih dahulu. Dairon masih lagi dikejar betul-betul oleh Uni. Uni nak kejar Dairon lagi. 1v1 masih lagi teruskan, tapi hilang untuk Dairon. Soul Sever sangat-sangat sakit. Sekarang ni Innocent dia akan mulakan Lord. Gary dekat sini, tak ada retribution. Dia dapatkan punya purple terlebih dahulu. Adakah Selangor Giants mereka akan teruskan perlawanan dekat sini? Sebab saya rasa macam diorang nak pancing ni. Gary! Tapi tengok macam mana Gary! Innocent berjalan pakai Gary, tak sempat dia nak pakai immortality dia. Tak sempat dilenyapkan begitu sahaja. Sekarang ni Lord menjadi milik Selangor Giant.
Q-Tora telah pun memberikan tentangan yang begitu hebat sebentar tadi, tetapi Selangor Red Giant kembali memegang momentum pada minit yang ke-20 ini. Rich Tommy naik sampai 154 tadi. Dia stres game ni. Game ini sahaja. Game ni dia stres. Sebab kebiasaan Stormy kadar heart rate beliau agak rendah, tapi hari ini dia tahu Q-Tora bukanlah lawan yang mudah. Dia kena serius sedikit. Bahkan itulah kita dapat melihat kadar heart rate yang agak tinggi untuk beliau. Sekarang ini Q-Tora perlu bersiap sedia untuk melaksanakan pertahanan. Siapa yang mampu untuk melaksanakan cleanse wave? Siapa yang mampu untuk melaksanakan zoning di sini? Ini betul-betul di bahagian tengah dah pun dilenyapkan. Perarakan Lord untuk pasukan Selangor Red Giants. Berada dekat bahagian bawah. Inhibitor tarik kat bahagian bawah juga dah berjaya untuk dipecahkan. Yums ada conceal. Mungkin ada percubaan untuk melakukan setup ke atas pemain pasukan RRQ Tora. Tetapi Lord ini dah mula untuk menjamah kristal pasukan RRQ Tora. Mereka masih lagi cuba untuk menghalau pemain pasukan Selangor Red Giants keluar daripada kepung mereka. Stormy yang baru saja ditenggek pula oleh Dairon. Seboyoshi dekat bahagian belakang cuba untuk dihantar. Stormy ini untuk didapatkan. Tetapi Dairon terpaksa mengundurkan diri terlebih dahulu. Adi Innocent datang dengan damage duet. Cuba untuk ruangkan Ram terlebih dahulu tapi terpaksa mengundurkan diri. Tak cukup damage yang dikeluarkan. Namun Yums yang cuba untuk mengeluarkan segala skill set yang masih lagi ada. Krem juga sampai untuk berikan follow up damage. Tapi tengok bagaimana lompatan demi lompatan masih lagi dilakukan oleh Krem. Cuba dapatkan Seboyoshi dekat bahagian belakang. Kemudian cuba berikan bantuan tapi dekat bahagian belakang juga masih lagi cuba untuk beli masa. Innocent Immortality telah pun dipecahkan begitu saja. Dairon masih lagi melengahkan masa supaya pasukan RRQ Tora mampu untuk membentangkan kedudukan mereka. Gary boleh diasah. Uni berjaya untuk melakukan pemecahan Immortality pada kedudukan Gary. Tetapi Krem boleh dijatuhkan oleh Ram. Tak bagaimana pula posisi sekarang ini. Uni cuba untuk bertahan lagi dengan keadaan berbeza. 2 lawan 1. Uni terpaksa melarikan diri. Tetapi kali ini Yums juga Uni mampu ke tidak untuk mereka melarikan diri. Seboyoshi juga Dairon masih lagi melakukan pengejaran 2 lawan 2. Namun begitu untuk pasukan Selangor Red Giants, Uni dan juga Yums boleh tarik nafas lega. Dekat MLBB je kita boleh nampak Sasuke lari daripada Patrick. Nampak betapa menakutkannya Dairon ni pakai glue. Glue ni memang hero rosak sekarang. Dia boleh zoning Stormy, tak ada masalah. Dia boleh zoning Innocent, tak ada masalah. Bukan zoning je, nak dapatkan kill juga mempunyai kemungkinan yang agak besar. Kalau pusingan ini dimenangi oleh Q-Tora, vote saya untuk MVP akan diberikan kepada Dairon. Impact yang dibawakan oleh beliau cukup besar, memudahkan tugasan ahli pasukan yang lain untuk melaksanakan tugasan yang berbeza. Tapi kali ini bersama-sama dengan balik Requiem mencari 2 orang pemain daripada pasukan RRQ Tora. Mereka masih lagi cuba untuk mengintai peluang yang seterusnya. Stormy menunjukkan muka tetapi Dairon dah mula bertengger di atas badan Yums, memancing lagi beberapa skill set yang boleh dikeluarkan. Tapi tengok bagaimana pasukan RRQ Tora. Mereka pasang terus. Seboyoshi dah uji kena datang. Kim tidak kali Innocent pula. Tapi Innocent boleh support untuk tidak kali Gary. Seboyoshi dah bagaimana. Immortality berjaya untuk dipecahkan pula. Uni masih lagi cuba untuk memancing skill set seterusnya pasukan RRQ Tora. Seboyoshi ditumpangkan oleh Krem. Uni juga dah tak ada 1-1. Lompatan daripada Krem yang cuba lagi untuk mencari pemain pasukan RRQ Tora. Gary melarikan diri terus supaya tidak didapatkan pula oleh pasukan Selangor Red Giants sekarang. Tolong clear wave sekali. Alalang. Alalang clear mid, clear bottom. Pastikan minion wave dikawal dengan begitu rapi. Kita tak nak kesilapan berulang lagi di MPL Malaysia Arena ini. Jadi RQ flash. Jangan. Tapi ini ada incentive play. Lihat bagaimana Dairon seorang diri sahaja bertengger melaksanakan zoning di bahagian belakang. Berjaya untuk memberikan stun kepada 3 ahli Selangor Red Giant. Memudahkan rasangan untuk Raf. Memudahkan situasi untuk Gary. Okay, kita tengok ni. Perlawanan kat Lord. Gary tengah tarik Lord tu. Cram, Yums dengan Stormy. Dairon terus lompat ke tak? Alamak, Dairon dah kena pula lompatan daripada Yums. Tapi masih lagi cuba untuk bertahan. Lompatan pada Krem juga ada. Dairon dah tak ada dia punya immortality. Masih lagi cuba untuk membeli masa. Tapi Dairon berjaya untuk didapatkan oleh Krem. Terpaksa pemain pasukan RRQ Tora yang lain mengundurkan diri terlebih dahulu. Kesilapan besar. Tak pasti apa yang dia cuba lakukan. Sebab dia siap flicker tu. Ya, mungkin dia merasakan mencukupi damage yang dimiliki oleh rakan-rakan yang berada berdekatan. Tetapi untuk RRQ Tora, sejujurnya no Dairon, no party. Tak sepatutnya mereka cuba berada berdekatan. Boleh saja didenda. Tetapi di bahagian atas, Alamak. Yums! Tapi masih lagi immortality. Immortality dia tak berjaya untuk dipecahkan oleh pasukan RRQ Tora. Innocent dan juga Krem memberikan fokus kepada Lord yang keempat dalam permainan. Kim cuba untuk mengintai peluang melakukan angkatan demi angkatan, tetapi Lord ini masih lagi percuba untuk Uni bagi pasukan Selangor Red Giants. Gary dekat bahagian atas membersihkan minion wave, menunggu pergerakan yang seterusnya daripada pasukan Selangor Red Giants. Ya, tak sepatutnya mereka kontes sebentar tadi. Positioning jungler juga tak berada berdekatan. Dan kita juga dapat berbincang, tak ada Dairon, tak ada party untuk RRQ Tora sebentar tadi.
Jadi sekarang ini kekal tenang. Menantikan Darren kembali di dalam Land of Dawn. Baru saja hidup semula sebelum mereka melaksanakan serangan sekali lagi. Cuma kali ini, mereka kena bertahan terlebih dahulu. Sebabkan Lord yang dimiliki oleh Selangor Red Giant telah pun tiba. Jadi kat belakang tu. Boleh kena defend ni. Gary, Agak Gary susah. jauh sangat tu. Gary Dekat jauh 20 minit ni. Masih lagi cuba. Nyum dekat bahagian berbeza. Dekat bahagian belakang ada Dairen yang cuba untuk lakukan pertandingan ke atas semua ada pemain tapi tak berjaya. Dairen tumbang. Gary masih lagi cuba memakai Innocent datang dengan Blazer Duel sebab untuk mereka with the crown pula. 4 orang pemain yang tinggal untuk pasukan Alan Kyodora tapi pasukan Selangor Pistol!